بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung bacaan surah Asy-Syu'ara ayat 84 sehingga 86. Kalau sempat saya bahas ketiga-tiga ayat, kalau tidak kita sambung perbahasan pada bulan hadapan. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. صدق الله العظيم. Ayat 84. Dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik, yakni nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang di kemudian hari.
ayat 84 yang kita sambung pada malam ini menerangkan pula sebahagian lagi permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita melihat pada sesi yang lepas bagaimana Nabi Ibrahim pada ayat 82 mengharapkan kepada Allah, yaghfir li khati'ati yaumaddin, mengharapkan supaya Allah mengampunkan dosanya pada hari kiamat. Dan telah saya sebut bulan lepas apalah dosa Nabi Ibrahim yang telah saya hurai pada bulan lepas, sampai dia punya takut minta supaya Allah ampunkan dosa dia pada hari kiamat. Kemudian sebut Rabbi habli hukma, wahai Tuhan, ayat 83 bulan lepas, kurniakanlah kepadaku hikmah. Ibnu Abbas kata ilmu, kurniakan padaku ilmu pengetahuan, dan wa alhiqni bis salihin, dan bila aku mati nanti ya Allah, tolong hubungkan aku dengan roh golongan orang-orang yang baik. Ini kita baca bulan lepas. Sebab itu Hamka pernah menyebut, jangan takut pada mati, tetapi takutlah apa yang berlaku selepas mati. Ini Hamka pesan. Mati, semua orang mati. Tuan-tuan muslimat, kemarin 5 keluarga, kan? 1 keluarga di puncak Banjaran Titiwangsa, aksiden, suami, isteri, anak sulung perempuan, menantu sulung lelaki, dan cucu 6 tahun. Mereka adalah jiran saya. Allah, sedih betul ya. Aduh, tadi lepas zuhur ke bumi di kampung di Sungai Dua, di Batuah di Sungai Dua, ke bumi 1 lahat, 1 liang lahat. Haji Rodi, Kak Syarifah Rohana, jiran, mereka duduk depan Masjid Laguna. Ahlul masajid, kaki masjid. Allahu Akbar. Hailak potong tak lepas, tibai Elza, habis 5 beranak. 3.50 petang semalam saya dapat mesej. Saya di Kuala Lumpur, saya baru sampai daripada Kuala Lumpur. Tak boleh buat apa, on the way balik KL, mereka ke bumi. Lepas zuhur, jiran-jiran pakak pi tengok. Ni cerita mati. Haji Rodi manusia baik, ya Allah, ya Tuhan, kami menyaksikan kebaikannya. Tak pernah tinggal jamaah masjid, tak pernah tinggal kerja-kerja kebaikan. Demikian mati. Sampai masa kita berhati-hati elok, hailak potong tak lepas. Betul-betul sebelum naik sampai puncak Banjaran Titiwangsa, jalan timur barat. Dia nak pergi Terengganu, ziarah menantu dia seorang lagi. Abah Allah ambil nyawa di situ. Cucu 6 tahun. Habis 5 sikit. Tengok kereta tu hancur. Hilux tu cedera, tapi terbalik lah. Hilux tuan-tuan, 4-wheel drive, keras macam lori Hilux. Potong tak lepas, bagi-bagi tu habis. Sampai masuk Haji Rodi 64, isteri dia baru 59, anak sulung 32.
Cucu 6 tahun, menantu pun 32. Allahu Akbar. Arwah isteri saya selalu buat jubah dengan arwah ni, dengan isteri ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan, muslimin muslimat, inilah mati. Maka kata Hamka, mati itu dia datang. Yang kamu kena risau ialah selepas mati. Itu yang Nabi Ibrahim minta. Ayat 83 kita baca bulan lepas. Itu yang dia minta. Wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, bila aku mati nanti, roh aku ni hubungkan dengan roh orang-orang yang baik. Tuan-tuan, Nabi, Rasul lagi minta macam tu. Allah, kita macam mana? Baik. Malam ni sambung 84. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik, yakni nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang di kemudian hari. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebut, iaitulah maksud Nabi Ibrahim yang pertama, aku selalu disebut. Tuan-tuan, muslimin muslimat, dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah menjadi perkara yang sunat salawat Ibrahimiyah. Sunat dalam mazhab kita, tetapi rukun dalam mazhab Hanafi, iaitulah kama sallaita ala Ibrahim. Start daripada situ sampailah fil alamin innaka hamidum majid. Itu hanyalah sunat dalam mazhab kita. Baca, apalah salahnya, tak lama mana pun. Namun emergency, sakit perut ke apa ke, cukup Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cukup. Wa ala ali Muhammad, tak sebut pun tak apa, sebab rukun solat ialah bersolawat atas Rasulullah, bukan keluarga Nabi. Maka kita tambah ajalah wa ala ali Muhammad, apalah salahnya. Namun memadai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagi salam, terjun pergi toilet. Mazhab Hanafi rukun, mazhab kita adalah sunnah. Lalu kita baca takat itulah sampai habis. Ataupun kalau kita nak cepat, wa ala ali Muhammad, kita pun bagi salam. Jaranglah kita tak sebut wa ala ali Muhammad tu, kita sebut, Masya Allah. Nak sebut apa? Ini maksud pertama. Kata Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim minta pada Allah supaya nama dia selalu disebut. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, orang dia lupalah macam mana Nabi Ibrahim ni. Dia mari bulan Zulhijjah, teringat lalu. Hang lupalah bulan lain pun. Hang tak kenai Nabi Ibrahim, hang tak ingat Nabi Ibrahim, walau hang selawat Ibrahimiyah dalam solat tahiyat akhir. Tetapi mari Zulhijjah ya, ingat selalu. Mula dengan hari tarwiyah 8 Zulhijjah. Mula dengan 8 hari tarwiyah. Ma makna tarwiyah? Apa cerita tarwiyah ni? Jemaah haji pun mula balik dah. Saja kita patah balik bagi ingat. Tarwiyah makna apa? Renung dan fikir-fikir. Apa halnya? Malam 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihi salam tidur di Muzdalifah. Tidur di Muzdalifah. Malam tu dia bermimpi menyembelih Ismail. Malam tu dia mimpi. Malam 8 tu dia mimpi. Dia tidur di Muzdalifah. Malam 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim mimpi sembelih Ismail. Dia bangun pagi tu dia termenung.
Dia berfikir, betul ke ni? Betulkah mimpi ini? Dia mula berfikir. Maka berfikir dia, kalau bahasa mudah kita, biar betul. Bahasa kita, biar betul. Maka dinamakan tarwiyah. Itu satu pandangan. Dia banyak pandangan. Ada pandangan tarwiyah, makna cari air, pikul air, bawa pergi Mina. Kan Nabi 8 Zulhijjah bergerak ke Mina dulu. Besok tu subuh, lepas subuh 9 Zulhijjah baru Nabi bergerak ke Arafah. Maka perbuatan sahabat cari air, bawa air ke Mina, malam tu tidur di Mina, maka dinamakan tarwiyah. Termasuk Nabi Ibrahim berfikir, betul kan ni mimpi ni? Betul, dia fikir tu tarwiyah, kata ulama. Malam 9, malam 10 mimpi lagi. Akhirnya sembelih Ismail, berlakulah sembelihan agung, zibhin azim, wa fadainahu bi zibhin azim, dan kami tukar Ismail dengan sembelihan agung. Bila? 10 Zulhijjah, hari nahar, hari sembelihan. Orang tak ingat Nabi Ibrahim, masuk Zulhijjah ingat selalu Nabi Ibrahim. Habis korban, lupa Nabi Ibrahim. Lupa Nabi Ibrahim, lupa masjid. Dia mai bila? Tahun depan pula. Sama dengan lembu tu mai. Betul lah. Lembu sampai, dia pun sampai. Lembu tumbang, hilang, dia pun hilang. Tunggu bila? Tahun depan. Bukan di hutan kampung, di Australia Tengah. Tuan-tuan, muslimin muslimat, haru punya perangai lagu tu. Allahu Akbar. Kata Nabi Ibrahim, aku selalu disebut. Tu maksud yang pertama. Bila dia kata lisana sidqin fil akhir, aku ni jadi buah tutur. Nama aku ni jadi sebutan orang akhir zaman, orang kemudian daripada aku. Kata Ibnu Katsir, makna pertama ialah aku selalu disebut. Tu maksud dia. 1. 2, dan aku dijadikan tauladan dalam kerja kebaikan. Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, kalau kita nak sembang Nabi Ibrahim punya kebaikan, Allah, tak tahu nak cakap, kita nak describe, kita nak ulas, berkajang-kajang kita boleh ulas. Kebaikan yang Nabi Ibrahim buat, ketaatan yang Nabi Ibrahim persembahkan kepada Allah. Taat dia walau meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah yang kering kontang. Ayat 37 surah Ibrahim. Dia tak peduli, dia tak pernah fikir mana nak cari air, di mana Hajar nak minum, di mana Ismail nak minum. Yang dia fikir, Allah suruh aku tinggalkan Hajar di sini, aku kena tinggal, ni perintah Allah. Askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salah. 37 Ibrahim. Tinggal situ. Tak ada bantah. Tak macam sebahagian masyarakat kita. Keadaan sekarang cukup mudah. Orang nak menghina Islam, guna TikTok, guna video YouTube macam-macam. Ada yang dengar suara aja, muka tak ada. Hak Terengganu tu suara aja. Suara, tak tahulah polis dah kutip ke belum, tak tahulah. Suara aja, gambar tak ada. Muka tak ada. Cabar Allah. Tuhan, dia kata, mai turun peti tembak aku. Ya Allah, Melayu akhir zaman, tuan-tuan. Tak sembang lagi hak berkicap di pucung kena rembat tu, hak maki Nabi, maki Allah tu. Tak sembang lagi sebelum tu komedi teater di Taman Tun, macam-macam. Akhir zaman punya pukulan.
menganggap bahawa seruan-seruan para ulama adalah seruan-seruan lapuk yang tak payah kita dengar. 16 hari bulan Julai, pesta Bon Odori di Kompleks Sukan Shah Alam. 16 Julai lepas hari Sabtu. Tuan-tuan, sebelum tu siapa dah cakap? Datuk Ustaz Idris Hamad cakap dah, jangan pergi. Ada unsur pemujaan roh, ada unsur puja semangat. Ini Buddha, Jepun, apa semua disambut oleh Mufti Pulau Pinang. Jangan pergi orang Islam, nanti boleh jadi syirik. Mufti Pulau Pinang sebut syirik tu. Berapa ramai datang tuan-tuan? 35,000 orang di pesta Bon Odori. Kononnya atas nama kebudayaan, kita mesti raikan kebudayaan. Maka kita tidak pedulilah Menteri Agama ke, Mufti Pulau Pinang ke, Mufti mana ke. We don't give any damn at all. Kita tak peduli. Yang kita kira ini kebudayaan. Main 35,000 pesta Bon Odori. Ini masyarakat hari ini tuan-tuan, tak peduli. Cakap tok guru, cakap ulama, buat tak kisah aja. Lepas tu create benda-benda yang seolah-olah mendedahkan mereka kepada kehancuran akidah yang tidak terhalang lagi. Kita kesian dengan mereka, kita simpati dengan mereka. Astaghfirullah, naik takut kita tengok dalam media sosial. Mudah-mudahan suruh Allah tembak dia dengan peti, suruh kata macam-macam, cabar Nabi, maki Nabi. Allah tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihi salam ajar kita taat kepada Allah setaat yang mungkin. Kita pastikan kita patuh kepada Allah. Kalau dalam konteks bahasa kita, hak wajib jaga elok-elok, hak sunat buatlah takat mana mampu. Yang wajib tolong jangan tinggal. Taat kita pada Allah. Ya Allah, tuan-tuan tengok Nabi Ibrahim, hasil ketaatan keluarga yang hebat ini. Apa yang kita dapat kalau tidak manfaat? Hasil ketaatan pasti manfaat. Tak pasal-pasal jadi rukun umrah dan rukun haji, sa'i antara Safa dan Marwah. Tak pasal-pasal. Tak sa'i tak sah haji, tak sa'i tak sah umrah. Wahal Siti Hajar yang berlari je pun, perempuan berlari tu pun berlari cari air aja. Tetapi kerana ketaatan dia, taat dia melepaskan suaminya Ibrahim menuju ke Palestin untuk berdakwah dengan anak abang dia, iaitu Nabi Lut. Nabi Lut anak abang Nabi Ibrahim, nak menakan dia. Maka Allah perintahkan pergi ke bumi Syam di Jordan, pergi untuk berdakwah di sana. Hajar Ismail tinggal situ. Waktu tu ada apa? Serigala, tapak Kaabah, Safa, Marwah, padang pasir melaut. Itu aja. Tapi taat. Contoh tauladan kata Ibnu Katsir, iaitulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai Allah sebut, siapakah orang yang benar agamanya? Tengok ayat berapa? 125 An-Nisa. Kita tengok 125 An-Nisa. Allah Ta'ala sebut, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadhallahu Ibrahim khalila. Allah, inilah hebatnya Nabi Ibrahim. 125 An-Nisa. Allah mulakan ayat waman ahsanu dinan.
siapakah, dan siapakah, waw harfun, waw haraf, dan siapakah, waman, man isim umum nakirah, waman ahsan, ahsan dia jadi isim tafdil. Ahsan dia masuk isim tafdil, makna paling hebat, paling cantik, paling indah, paling baik. Hasan baik, ahsan terlalu baik. Ada lagi selepas ahsan dalam bahasa Arab? Tak ada. Takat tu je. Ahsan makna terlalu baik. Baik. Allah kata, waman ahsanu dinan, dan siapakah yang paling indah, yang paling baik, yang paling benar, dinan, din. Din makna agama. Din makna cara hidup. Din makna nizamul hayat, peraturan hidup, bukan agama saja. Jangan duk ingat ad-din agama saja. No, ad-din adalah tu deklarasi Arafah. Saya tawakuf kejap 125 An-Nisa. Saya nak patah sekejap. Deklarasi Arafah. Apa dia deklarasi Arafah? Penghujung ayat 3 Suratul Maidah. Ketika selesai Nabi menyampaikan Hajjatul Wida, tidakkah turun di Arafah ayat deklarasi Arafah? Ketika suatu hari Sayyidina Umar bertemu dengan seorang Yahudi. Jadi kita tengok ayat. Tiba-tiba Yahudi ni tanya, wahai Khalifah Amirul Mukminin, tahu tak engkau, dia kata. Yahudi ni tanya Sayyidina Umar, ada ayat dalam Quran, kata Yahudi, kalau turun dekat kami, kami akan sambut ayat ni dan kami akan berpesta, berhari raya menyambut ayat itu. Yahudi ni tanya Umar, kata, tahu tak ayat itu? Umar kata, ayat mana? Lalu Yahudi itu baca, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Penghujung ayat 3 Al-Maidah. Ayat itu turun mana? Di Arafah. Itu deklarasi Arafah. Bila Umar dengar Yahudi itu baca begitu, Yahudi itu kata, ayat ni kalau turun kat kami, kami pesta berhari raya menyambut ayat ini. Nak sebut besarnya ayat ni. Umar dengar terperanjat. Sayyidina Umar kata, aku tahu di mana ayat itu turun. Aku tahu bila dia turun, kata Umar, iaitulah hari Jumaat 9 Zulhijjah di Arafah, Haji Akbar. Kata Imam Al-Jauzi, apabila wukuf jatuh hari Jumaat, maka dia adalah Haji Akbar. Dan rezekilah sahabat-sahabat kita, mereka wukuf hari Jumaat. Saya tak pernah dapat wukuf hari Jumaat, hari Sabtu, hari Rabu, adalah hari-hari lain. Tak pernah dapat sekalipun hari Jumaat. Ni rezekilah. Kata Al-Jauzi, kenapa Haji Akbar? Sebab pertama hari Jumaat, hari raya kita, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Hari Jumaat tu hari raya kita, hari raya mingguan. Lepas tu wukuf pula, Allah, kemuncak ibadah. Umar kata, aku tahu Nabi waktu tu atas unta, waktu itu hari Jumaat 9 Zulhijjah, ayat ini turun, kata Umar. Tuan-tuan boleh bayang, Yahudi kata apa? Kalau turun kat kami ayat tu, kami pesta sambut.
Apa dia? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawm ada alif lam ma'rifah. Pada hari ini, hari Arafah, akmaltu, akmal sebelum dia kamal, kamil, datanglah isim tafdil jadi akmal, terlalu lengkap. Akmaltu, tu siapa? Aku tu siapa? Allah. Dia jadi aku telah lengkapkan untuk kamu dinakum, agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan. Atmam, tamam sempurna. Solat tamam, solat jamak qasar. Tamam makna sempurna. Ada alif depan dia. Atmam, dia jadi isim tafdil, paling sempurna. Apa yang aku dah paling sempurnakan untuk kamu? Ni'mati, nikmat aku. Apa dia? Islam tadi. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah redha. Aku telah redha. Allah, redha Allah. Aku telah redha untuk kamu Islam itu menjadi din Madinah. Islam Madinah, Islam jadi din cara hidup kamu. Aku redha. Kamu cari lain daripada Islam, aku terajang kamu masuk neraka. Wal'iyadza billah, redha. Itu yang pernah disebut oleh almarhum Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama Al-Azhar yang hebat, daripada Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah berkata, saya ada gambar dia di rumah Allah, duk tengok keturunan Rasulullah. Allah muka bersih, subhanallah. Syekh almarhum Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah berkata, jangan kamu sembah Allah kerana inginkan pemberian daripadanya, tetapi sembahlah Allah untuk mencari redha-Nya. Dan apabila Allah telah redha kepada kamu, Dia akan beri kamu kurniaan yang amat besar. Tu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kita semayang, kita puasa, kita perform ibadah. Kata Syekh Mutawalli, jangan duk harap pemberian daripada Allah. Allah nak bagi dia, bagilah. Yang kita harap ialah redha dia. Kita semayang, tuan-tuan muslimin muslimat, deklarasi Arafah ayat 3, hujung ayat 3 suratul Maidah. Yahudi kata, kalau turun kat kami, pesta kami sambut ayat ni. Boleh kat kita lempak buang ikut suka. Tak mau dengar dah ulama, tak mau dengar dah mufti, tak mau dengar dah. Kami kira kami aja. Syariat ni semua pembohong. Syariat ni semua rekaan ulama. Tudung-tudung apa? Tudung-tudung semua merepek, tutup-tutup rambut semua ni merepek. Ramai cakap macam tu, tuan-tuan, orang Islam. Ya Allah, ya Tuhan, jaga iman kita, jaga akidah kita, anak cucu keturunan kita. Baik, patah balik 125 An-Nisa. Tengok Nabi Ibrahim, apa kata Allah? Wa man ahsanu dinan, dan siapakah yang paling ahsan? Ahsan apa? Cantiklah, hebatlah. Siapakah yang paling baik, yang paling cantik dinan, agama dia? Melainkan orang yang ada 3 sifat. Pertama, aslama, mimman aslama wajahahu lillahi. Pertama, mereka yang aslama. Aslama serah, Islam aslama. Maksud Islam ialah menyerah. Aslama makna penyerahan. Apa yang dia serah? Aslama wajahahu, dia menyerahkan wajahahu, wajah dia lillah, kepada Allah. Ini balaghah, tuan-tuan. Kenapa Allah sebut wajah? Kenapa tak sebut hati? Kenapa Allah tak kata mimman aslama qalbahu lillah?
Orang yang menyerahkan hatinya kepada Allah. Kenapa Allah tak sebut hati, tapi Allah sebut wajah? Orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Ini balaghah. Sebab apa yang ada di wajah datang daripada hati. Seorang yang bergembira, dia gembira, dia main pada mana? Hati. Seronok kan? Kita seronok, gembira, dia main pada mana? Hati. Orang yang menangis, keluar air mata dia main pada mana? Hati dia. Hati dia sedih. Kita tak kata mata dia sedih, kesian dia, mata dia sedih. Mana ada tu bahasa Malaysia, feel SPM. Kita mesti kata hati dia sedih, menangis dia. Tanda hati dia sedih, air mata dia. Tanda dia seronok, dia gelak, dia ketawa, dia syok. Dia datang daripada hati. Bila Allah sebut aslama wajah, ini balaghah, ini majah mursal. Bila disebut wajah, maknanya hati. Hati dia tunduk kepada Allah, hati dia patuh kepada Allah. Satu. Dua, wa huwa muhsinun, dia buat kerja baik. Dia suka jadi golongan muhsinun, suka buat kerja baik. Apa saja, walau sekecil mana, kita suka tolong orang, kita suka bantu orang, walau RM1, walau RM2, kita suka. Dua. Dan yang ketiga, tengok, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia ikut cara hidup Nabi Ibrahim. Maknanya Rasulullah samalah. Dah Nabi Ibrahim tu Rasulullah samalah. Cuma Allah khususkan kepada kehaibatan Nabi Ibrahim. Allah kata orang yang baik agamanya, antara sifat dia wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dia akan ikut millah. Ma makna millah? Cara hidup Nabi Ibrahim. Seorang diri dia, dia bersekongkol tak dengan mungkar? Tak, dia lawan mungkar walau dia seorang. Dia nasihat tak ayah dia? Nasihat, nanti kita sampai ayat tu. Nanti kita sentuh sikit surah Maryam. Nanti kita tengok sikit surah Al-An'am. Banyak cerita Nabi Ibrahim. Dia nasihat. Dia nasihat ayah dia, kaum dia, Namrud, sampai dia humban dalam api. Dia nak ajar, walau seorang jangan sokong maksiat, walau seorang jangan sokong mungkar. Tetap mungkar itu mungkar, baik itu baik. Kita tidak boleh compromise dalam perkara mungkar. Kita wajib bagi nasihat pada orang yang buat mungkar, tetapi compromise, rasa reda, rasa lega terhadap maksiat, haram, berdosa. Tak boleh. Tu perangai Nabi Ibrahim. Tinggal anak, tinggallah. Sembelih anak, sembelihlah. Allah, ya Allah, ya Tuhan, hebatnya Ibrahim alaihi salam. Baik, sambung sikit apa yang disebut oleh Ibnu Katsir, iaitu dia menyebut jadikan aku tauladan dalam kebaikan. Berkata pula Imam Mujahid, iaitulah pujian yang baik. Maksud nombor 3 ialah pujian yang baik, kata Imam Mujahid. Itu ayat 84. Dan memang itulah yang berlaku, dikembarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim dalam solawat Ibrahimiyah. Walaupun sunat, kita bacalah, tak lama mana pun. Tak lama mana pun baca. Baik. Yang kedua, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, waj'alni, jadikan aku ini seorang bakal mewarisi jannatun na'im, syurga yang penuh kenikmatan. Tuan-tuan, hidup kita tak lama, tuan-tuan. Tak lama hidup. Yang kekal abadi semua kita tahu dah, akhirat. Dan bila kita sebut akhirat,
Termasuk komponen akhirat itu dua, syurga dan neraka. Selain daripada mahsyar, itu saya tak payah ceritalah, mizan, timbangan apa semua, kita nak relate pada ayat. Komponen paling besar dua lah. Bila sebut akhirat, syurga dan neraka. Kita hidup di dunia ni, tak ada siapa pun yang mahu ke neraka. Saya tak nak, semua kita tak nak. Walau sesaat, walau sesaat tak mau, tak nak. Nah, kita tahu kan sakitnya neraka. Dan kita semua mahu ke syurga. Dan sudah tentulah jalan-jalan ke syurga itu seperti yang Jibril tengok kan? Seperti yang Jibril tengok ketika Allah cipta syurga. Jibril patah balik. Jibril kata, aku risau ya Allah, takut ramai tak boleh pergi. Sebab syurga dikelilingi, dihias dengan benda yang nafsu cukup syok. Maaf, nafsu tak mau, nafsu berlawan ni. Nafsu cukup tak mau. Neraka benda yang nafsu cukup mau. Hak syurga ni benda yang nafsu cukup tak nak. Ni main-main kuliah ni nafsu mau ke? Saya letih dah mau balik KL, penat badan, letih, gagah pi drive, nak fikir apa? Aku nak pahala, aku keluar rumah malaikat hampas sayap, aku nak Allah ampun dosa aku banyak, sepatah dua aku bercakap, orang faham, aku dapat pahala. Kayuh pi juga, letih, penat, lempak belakang. Allahu Akbar. Rutin saya lah balik ziarah ayah mertua, mak mertua. Walaupun isteri saya dah meninggal, tetap itu ayah saya, tetap itu ibu saya. Ziarah walau sejam dua, pergi rumah, menyembah, peluk, cium, digombak. Tu kan balik, jumpa kawan-kawan Zat, balik. Bukan lama mana pun, semalam je saya, semalam je, itu balik. Yang penting, yang tu kita nak redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mak ayah kita tak ada dah, hak itulah tumpang kasih sayang kita. Tuan, bila kata syurga, keliling dihias oleh benda yang nafsu cukup tak mau. Mai dengar kuliah mana nafsu nak. Nafsu nak apa? Relax, seronok, isap rokok. Oh, lupa rokok ke 9 baru teringat. Ke syurga. Man salaka tariqan, Nabi sebutkan hadis tu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan menuju tempat ilmu Allah. Ni tempat kita ni, masjid, surau, madrasah, musalla, kita pergi rempuh, Nabi kata Allah akan mudahkan dia jalan ke syurga. Kita tahu semua kita nak ke syurga. Jibril patah balik, aku takut ramai tak masuk ya Allah. Sebab nafsu benda tak suka. Hak itulah jalan ke syurga. Yang tu kena buat. Yang tu kena buat. Baca Quran dengan baca WhatsApp, mana lebih sedap? Tuan tanyalah diri tuan-tuan sendiri. Kalau tuan-tuan rasa baca WhatsApp sedap lagi pada baca Quran, telan kelorok. Tu je ubat dia. Baca Quran tu boring, apa cerita sama Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Dia panggil Ibrahim ya, orang ajak betul kan, panggil Ibrahim ya, Ilyas, Ilyasa, Sulaiman. Ini semua cerita biasa. Mau WhatsApp, mau tengok cerita apa WhatsApp ni, dia punya tolak sampai nak tidur lagi, tolak lagi. Allah, itu yang tuan-tuan rasa dan kita harap bukan. Baca Quran rasa tak sedap, baca WhatsApp sedap. Oh, bahaya. Bahaya tuan-tuan. Hati kita rosak, perlu dibaiki. Ya Allah, ya Tuhan, kita tahu dah jalan-jalan ke syurga tu kita mesti tempuh. Walaupun susah, dengan usia yang Allah bagi, dengan harta, dengan pemikiran, dengan tenaga, apa saja kita curah untuk jalan Allah. Kita ikhlas, kita nak redha Allah. Tuan-tuan mati, jangan bimbang, syurga tunggu tuan-tuan. Kita tak nak jadi orang dalam surah Fatir ayat 36 ke 37 kot. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal
Ghairal kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidhqa dalam neraka. Rabbana, wahai, mula-mula Allah sebut wahum yastarikhuna fiha, dan kedengaranlah suara pekik di dalam neraka menjerit jerit Allah. Lepas itu Rabbana, kenai pula Tuhan. Dunia tak kenai. Dunia duk maki Tuhan, suruh Allah limpak peti kat kepala dia. Kalau kami boleh keluar, kami tak buat dah perangai hak lama. Kami nak buat baik, nak amal salihan. Kami nak buat amal soleh. Kan dhamir muttasil, nun jadi nahnu, na'mal, makna ramai di neraka. Allah, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami kalau dapat balik ya Allah, kami nak buat amal soleh ghairal amirkum. Nun tu dhamir nahnu Allah, ain mim ra umur, nu'ammirkum, umur, usia. Awak, aku tak bagi umur ke abah? Aku tak bagi usia. Berapa lama apa nak hidup? 50, 60, 70, 80. Awak, aku tak bagi umur. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Apakah dengan usia umur yang aku bagi, kamu tak boleh dapat tazkirah, kamu tak boleh dapat peringatan? Hei, dah 50 tahun umur tak sedar lagi. Dah 60 lagi, duk karaoke lagi, tak mau pergi masjid lagi. Tak cukup Aku bagi umur, aku bagi akal, aku cipta kamu sebaik-baik kejadian. Kamu bukan binatang ternak menunggu untuk disembelih pada hari raya korban. Kamu adalah manusia ahsani taqwim. Kamu sebaik-baik penciptaan. Aku buat bumi ni hutan laut untuk kamu, bukan untuk malaikat aku. Walaupun malaikat aku tasbih siang malam, yusabbihuna bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Dalam surah Fussilat ayat 38 Allah Ta'ala sebut bahawa malaikat aku siang malam tasbih dengan aku. La yas'amun, malaikat aku tak pernah bosan. Malaikat aku bila dia tasbih pada aku, la yas'amun, mereka tak pernah boring. Dah, aku tak bagi ikan laut untuk mereka. Aku tak bagi buah durian manggis rambutan kat mereka. Aku bagi kat kamu, wahai manusia. Kamu hidup atas muka bumi, aku bagi akal. Lautan kamu redah, ikan kamu rimbat habis. Hutan kamu terokai, durian kamu rimbat. Saya 3 kali dah pergi makan di bawah Gunung Jerai. Dusun durian, Gunung Jerai, jiran belakang rumah punya. 3 kali pergi, 3 free. Tu yang aku syok. Nak bayar dia tak mau. 300 batang pokok, 15 ekar, bawah kaki Gunung Jerai. Makan apa nak makan, butang, kancing, baju, tangkai panjang, musangking, ni main-main dia. Muntah makan. Hari Rabu lepas dibaling kenduri durian lagi lepas kuliah. Mampus berapi badan balik rumah. Saya kata sudah, aku tak lakat lah takat ni, tak mau tobat tu tak lah, aku ada rembat lagi. Tuan-tuan, Allah bagi kat kita, bukan untuk malaikat. Dah makan saja kerja kamu, dah aku kirim Rasul bimbing kamu. Aku baca Nabi Ibrahim minta, ya Allah, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan aku pewaris syurga an-na'im, syurga yang penuh kenikmatan. Maka kita begitu, minta syurga dengan Allah. Minta, jangan duk malu. Jangan duk malu-malu. Ya Allah, aku ni tu dialah. Engkau pun tahu ya Allah, ibadah aku lagu mana.
Subuh aku 6.58 mengadu ke Allah. Rokok tak berhenti lagi, cuba dah berhenti ya Allah, dan 2 hari tumbang hisap balik. Wirid tu saya tanya lah, ya Allah, sedekah RM1 aja, kuliah RM1, Jumaat RM1, sampai bini aku panggil aku, suamiku RM1. Mengadu ke Allah. Aku tu tak ada lah ya Allah, nak minta syurga tu ish rasa malu. Tu saya cakap gitu, minta lah. Minta tuan-tuan. Allah ini Al-Wahhab, Maha Pemberi. Ya Allah, jangan syirik ya. Allah Maha mengetahui manusia dia tak sama. Ada yang kaki bangkit tahajud, ada yang terlepas tahajud subuh ngam-ngam bodoh pukul 7. Dia cedera tang tu, buat lagu mana? Tapi dia bangun sembahyang, cuma dia cedera situ. Cedera dia pukul 7 mesti bangun. Isyraq, terbit matahari mau 7.5 ke 7.8. Dia waktu tu baru kelang kabut, mandi tak ada api. Ramli jawab dia main cucuh itu lah. Sembahyang macam peluru. Dia cedera hak tu, tapi dia tak pernah lupa baca Quran. Dia tak pernah lupa selawat ke Nabi, walau tak banyak, walau sikit selawat dia. Sebelah kali tuan-tuan, jangan tinggal. Ulama pesan paling tak ada lepas subuh 11 kali jangan tinggal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bos 11 kali. Itu asas waktu subuh. Jangan tinggal 11 kali itu. Lepas tu sambunglah di rumah, jangan 11 tu ya. Asas waktu subuh tu ulama pesan 11 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, balun 11 kali. Lepas tu nak pergi kerja mana pi lah. Jangan tinggal. Mengadu ke Allah. Aku ni tu dia ya Allah. Nak kata layak tu. Tok Zadu doa lagu tu. Minta. Allah ini Al-Ghani. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Surah Fatir. Kata Allah, hei manusia, wahai manusia, antumul fuqara. Antum, kamu semua ni fakir, miskin. Aku ni kaya, minta kat aku. Yang penting jangan tinggal semayang. Hak sunat buat takat mana mampu. Jangan tinggal zakat. Kalau cukup masa haulnya, nisabnya zakat, keluarkan zakat. Hak sedekah tu sunat, kita bagi juga walau tak banyak. Dan minta dekat dia. Maka Nabi Ibrahim kata, ya Allah, jadikan aku pewaris syurga An-Na'im, syurga yang penuh kenikmatan. Nabi Ibrahim masuk syurga tak? Allah, Nabi. Tapi kenapa minta macam ni? Kita, pengajarannya untuk kita. Malu dengan Allah, ibadah tak seberapa. Malu dengan Allah, ibadah tak seberapa. Seperti dialog Nabi Musa dengan Allah. Bila mana Nabi Musa tanya Allah, siapa, jenis apa, perangai apa yang engkau jatuh redamu ya Allah? Allah jawab ke Nabi Musa, aku bukan kira banyak mana semayang sunat dia, itu untuk dia. Aku bukan kira banyak mana selawat dia, itu untuk dia. Aku bukan kira banyak mana zikir dia, tetapi apa yang aku kira ialah ketika ada orang dalam kesusahan, dia membantu. Ini antara contoh. Waktu dia bantu tu, aku berada bersama orang susah itu. Dia bantu, walau RM1, walau RM10, aku redakan dia. Itu dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat sekalian, so minta dengan Allah syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta syurga, jangan duk malu-malu. Jangan duk kata saya tak layak ya Allah. Dah. Minta, Allah akan bagi insya-Allah. Syarat jangan syirik dengan Allah. Itu saja. Dosa besar Allah ampun. Yaghfiru liman yasha, dia ampun siapa yang dia hendak. Baik. 85. Wa ghafir li abi innahu kana minadh-dhallin. Yang ni kita sambung 86, kita sambung bulan depan. Tak sempat. 86 kita sambung tentang kisah Nabi Ibrahim dan ayahnya, dan saya akan ambil nanti beberapa surah. Al-An'am, Maryam, banyak cerita Nabi Ibrahim.
Di dalam surah itu berhubung dengan dia dan ayahnya, dan bagaimana ayat ini mengajar kita satu hukum, istimbat hukum yang akan kita ambil pada bulan hadapan insya-Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.